What's up bro? Sis, dah ada pada sekalian, Hazwan Shah Bebe #bukan Zizan, the best palatau in the world. Video ni adalah video premier. Kalau dekat ruangan chat tu korang nampak super chat ataupun super sticker, bolehlah hantar satu dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Kalau nak donate lah. Dan tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Video kali ni macam yang korang tengok kat tajuk, aku nak buat top 15 superstar yang mungkin akan buat kejutan dekat Royal Rumble tahun ni. So tanpa buang masa, jom kita mulakan dulu dengan nombor Molly Holly. Kenapa aku rasa Molly Holly akan buat kejutan dekat Royal Rumble tahun ni? Jawapan dia senang je. Sekarang ni dia bekerja sebagai seorang producer dekat WWE. Dan dengar ceritanya, even sebelum dia jadi producer, ramai sangat yang sayang kat Molly Holly ni sebab karakter dia. Dan bila dia dah jadi producer ni pun, ramai yang sangat kagum dengan hasil kerja dia sebagai seorang producer juga. Jadi aku rasa untuk appreciate dia, dan dia pun merupakan salah seorang legend Hall of Famer yang ada kat WWE, mungkin WWE akan panggil dia sebagai salah seorang superstar perempuan untuk Royal Rumble tahun ni. Yelah, perempuan punya Royal Rumble, orang macam dah risau sebab macam tak cukup superstar yang ada. Lacey Evans. Kalau siapa yang ada ikut perkembangan Lacey Evans ni, tahulah yang hari tu bila dia dah menghilang lama sebab dia pregnant. And then sekarang ni kalau korang follow social media dia, dia dah bersalin. And then dia pun sekarang tengah try get in shape untuk nak kembali bergusti atas gelanggang. So aku rasa tak terkejut lah kalau boleh tengok Lacey Evans muncul dekat Royal Rumble nanti. Tak terkejut, terkejut lah, tapi macam dah boleh baca jugalah benda tu. Tapi kalau tak muncul, poyo je boleh baca. Bayley. Kenapa Bayley dekat nombor 13? Kenapa bukan dekat nombor yang lebih atas? Okey, sebab sekarang ni Bayley dia dijangka keluar dalam satu tempoh yang lama lah. Dan kalau ikutkan sebenarnya by the time Royal Rumble ni pun, kalau ikut time frame yang diberi dulu, dia mungkin takkan dapat join pun Royal Rumble kali ni. Tapi itulah, aku rasa macam anything is possible. Kalau dulu John Cena injured, expect lama lagi untuk buat comeback, tapi tiba-tiba dekat Royal Rumble dia boleh buat comeback. Why not Bayley? Bayley pun mungkin kalau everything okay, kesihatan dia dah okay, kesudahan dia dah sembuh ke apa ke, mungkin dia akan buat kemunculan dekat Royal Rumble nanti. Tapi sebab time frame tu macam meragu-ragukan lagi, jadi aku letak dia kat nombor 13 lah. Tapi kalau time frame tu dah macam dia dah patut buat comeback dah ni, mungkin aku letak dia atas lagi. Tapi sebab meragukan, nombor 13. Okey, jangan menyampah kalau aku sebut ni. Tapi di tempat ke-12, Shane McMahon. Kenapa Shane McMahon? Sebab sekarang ni kita tahu yang WWE dia cuba nak ambil nama-nama yang besar lagi, siap dengan cerita Forbidden Door yang aku akan cerita kejap lagi. Forbidden Door tu kira consider desperate move jugalah untuk nak meramaikan lagi orang yang ada kat Royal Rumble, nak make sure superstar tu cukup kan. Jadi selain daripada option untuk cari keluar, WWE boleh pakai orang yang ada berdekatan dengan dia orang. Dan siapa lagi kalau bukan Shane McMahon? Kalau aku nak kata Triple H, kita tahu masalah kesihatan Triple H sekarang ni yang dengar ceritanya macam menyuruh dia ke persaraan kan, tak menggalakkan dia bergusti lagi. Jadi kalau Triple H tak boleh, Shane McMahon masih tak ada masalah lagi. Dan aku rasa kalau Shane McMahon muncul, kira kejutan jugalah. Dan nama yang logik dan juga dekat untuk WWE nak panggil. Untuk nombor 11 ni, kita dah boleh terus cerita pasal Forbidden Door lah. Sebab superstar yang aku letak kat nombor 11 ni adalah Billy Gunn. Okey, kenapa Billy Gunn? Kenapa dengan Forbidden Door ni? Apa benda Forbidden Door ni? Okey, kalau korang tak tahu, korang terlepas berita pasal dunia wrestling ni kan. Royal Rumble nanti, superstar perempuan, superstar lelaki nak cukupkan 30 orang dalam match Royal Rumble tu, dengar ceritanya macam tak mencukupi. Sebab WWE nak elak panggil superstar daripada NXT. Jadi disebabkan tu, diorang perlukan superstar yang big name juga untuk nak tarik audience, tarik crowd untuk invest dengan Royal Rumble tu nanti kan. Nak orang rasa shock lah tengok Royal Rumble sebab superstar yang ada sekarang ni injured. Lepas tu diorang hari tu dah lepas sekarang main superstar. Jadi option yang ada sekarang ni adalah WWE nak panggil superstar yang diorang pernah ada dulu tapi sekarang ni dah bekerja kat tempat lain. Sekarang kita dah nampak lah dekat women punya Royal Rumble, kita ada Mickie James yang sekarang ni sebenarnya tengah bekerja dengan Impact Wrestling. Dan WWE dah announce pun Mickie James masuk dekat Royal Rumble yang perempuan. So Mickie James tu consider nama pertama yang dah melepasi Forbidden Door tu. Maksudnya Forbidden Door tu memang wujud lah. Dan sekarang ni ada cerita yang WWE tengah approach beberapa nama yang ada dekat AEW untuk sertai
Royal Rumble nanti. Sekarang ni kita nama yang mungkin akan muncul adalah nama yang di tempat ke-11 ni lah, iaitu Billy Gunn. Sebab Billy Gunn punya relationship dengan WWE dengannya masih baik, jadi sebab tu nama Billy Gunn adalah dalam list kali ni. Sasha Banks. Ya, Sasha Banks injured dengan cerita tak lepas Royal Rumble, tapi alasan aku sama macam Bayley, walaupun time frame dia expect sebelum WrestleMania tapi lepas Royal Rumble. Mungkin news tu keluar supaya WWE nak orang expect yang Sasha Banks tak ada kat Royal Rumble, tapi bila music Sasha dimainkan, kita boleh nampak Sasha lah sebagai kejutan. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan betul-betul agak baru je kita nampak dia lagi kan, tapi sebab dah berapa minggu pun tak ada dia dekat SmackDown, jadi itulah dia boleh jadi kejutan yang kecil lah untuk Royal Rumble kali ni. Dan kalau tanya aku nak sangat Sasha Banks muncul dekat Royal Rumble kali ni kan. Harap dia cepat sembuh. Rob Van Dam. Rob Van Dam ni aku rasa mungkin ada yang dah boleh expect juga kalau dia muncul dekat Royal Rumble nanti, sebab dia antara nama yang macam kalau kejutan kat Royal Rumble je ada dah dia untuk beberapa kali kan, sebab dia akan muncul kat Royal Rumble, lepas tu dekat Raw dia akan bergusti beberapa minggu, lepas tu hilang balik. The next 2-3 tahun Royal Rumble datang lagi. So aku rasa macam proses tu akan berulang juga, cumanya tak rasa lah dia akan bergusti dekat Raw dan juga SmackDown sebab umur kan. Dan dalam masa yang sama dia dah pun jadi Hall of Famer, jadi disebabkan mungkin ada relationship yang baik juga dengan WWE, jadi Rob Van Dam boleh jadi salah satu nama yang akan buat kejutan dekat Royal Rumble nanti. Asuka. Kalau korang tak follow lagi Instagram aku yang pasal wrestling, berita WWE 2.0, korang tunggu apa lagi? Make sure korang follow dulu Instagram tu, sebab dekat Instagram tu aku post segala news, segala update pasal dunia WWE dan juga AEW kan. Dan aku pernah post yang Asuka sekarang ni kita tak nampak dia sebab masalah kecederaan, dan tak ada tarikh yang didedahkan bila Asuka akan buat comeback, bila Asuka akan pulih daripada dia punya kecederaan. So ada kemungkinan Royal Rumble nanti, mungkin sekarang dia dah pulih, dia tunggu masa Royal Rumble nanti untuk buat kejutan. So kita boleh expect jugalah Asuka dekat Royal Rumble 2022 nanti. Ok guys, sebelum aku teruskan dengan nama-nama superstar yang lain, aku sajalah nak share dekat korang. Sekarang ni kalau aku tengok wrestling, aku tengok guna apa? Yelah, kod lah. Ada yang wonder aku tengok kat smartphone ke kat TV ke kan. Ok, kalau aku tengok wrestling, tak kisahlah Raw ke Smackdown ke NXT ke pay-per-view ataupun AEW sekalipun, aku akan tengok dekat aku punya monitor ni Monitor apa yang aku pakai? Aku pakai monitor daripada Prism Plus, iaitu monitor Prism Plus X270 Pro. Apa yang best sangat dekat monitor Prism Plus X270 Pro ni sampai aku shock sangat tengok wrestling guna monitor ni? First kali monitor ni datang dengan saiz 27 inci. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Just nice. Screen pun curve screen, jadi apa yang korang tengok dekat screen tu korang akan nampak lebih imersif. Sekarang ni dah nak penghujung 2022, tak nak lah cerita pasal New Year resolution lagi dah. Aku nak cerita pasal monitor ni punya resolution. Monitor ni datang dengan resolution 2560 x 1440p, atau erti kata lain, monitor ni datang dengan resolution 2K. Dah 2022, kalau korang masih lagi pakai HD monitor ataupun Full HD monitor, bolehlah upgrade terus ke monitor 2K macam Prism Plus X270 Pro ni. Monitor 2K, gambar mesti cun kan? Bukan takat tu je Prism Plus bagi dekat kita. Kita boleh juga enjoy warna yang pop up, menyerlah, cantik, sedap je mata memandang. Sebab dalam monitor Prism Plus X270 Pro ni ada 120% sRGB. Aku bukan saja guna monitor Prism Plus X270 Pro ni untuk layan wrestling, tapi aku buat kerja dekat monitor ni, aku browsing internet pun guna monitor ni, aku layan cerita dekat Netflix, movie, series, semua aku guna monitor ni, dan aku pun main game guna monitor ni. Hanya menggunakan satu monitor Prism Plus X270 Pro ni, aku bukan hanya main game dekat PC, tapi aku pun main game dekat PS5 juga. Tadi korang dah dengar betapa gempaknya aku cerita pasal monitor Prism Plus X270 Pro ni kan. Aku tak cerita lagi apa yang best bila main game dekat monitor ni kan. Seriously, gaming experience dekat monitor ni memang terbaik. Sebab apa? Dia ada refresh rate yang tinggi. Refresh rate 144Hz. Monitor dah 2K, refresh rate dia tinggi. Jadi kalau korang main game FPS macam Apex Legends ke, PUBG ke, Fortnite ke, memang dia punya responsiveness dia memang
korang boleh feel lah, memang boleh rasa sangat responsif. Lagi-lagi dia punya response time dia tu 1 millisecond sahaja. Ini bukan calang-calang punya gaming monitor. Prism Plus ni dia adalah brand daripada Singapura, negara jiran kita je. Tapi korang jangan risau, dah dengar Singapura korang mesti fikir delivery mesti lambat kan? Tidak, korang silap tu. Sebab apa? Dia ada warehouse dekat PJ, jadi delivery dia memang laju lah. Prism Plus ni dia ada macam-macam jenis monitor, dan bukan takat monitor je, dia ada 4K Android TV juga. Dan apa yang best pasal Prism Plus punya monitor 4K Android TV ni semua, kalau korang pergi ke website dia yang aku letak link dekat ruangan description kat bawah ni, korang akan terkejut tengok harga yang diorang tawarkan. Dengan kualiti, spek yang power macam ni, diorang boleh offer harga yang sangat berpatutan. So dekat sini aku tak terkejut betapa ramainya selebriti dan juga influencer daripada Malaysia yang pakai produk daripada Prism Plus. Dan aku tak terkejut jugalah kalau satu hari nanti diorang yang conquer market dekat Malaysia ni. Kualiti dah terbaik, harga pula berpatutan. Kalau korang berminat, link aku letak dekat ruangan description kat bawah. Satu nama yang mungkin korang dah pun terlupa, ataupun ramai ingat dia sebenarnya dah kena release dah hari tu dalam banyak-banyak superstar yang WWE dah buang kan. Tapi sebenarnya tak, dia masih lagi ada dengan WWE. Superstar tu adalah Elias. Sekarang ni apa sebab kita tak nampak dia? Dengan cerita WWE tengah nak rebranding balik dia punya karakter dia, nak tukar balik karakter dia, jadi mungkin tak nampak lagi Elias dengan gitar yang macam duluan. Itu aku tak faham, sebab aku rasa karakter tu sangat over dengan crowd. Tak kisahlah watak baik ke watak jahat ke, tapi WWE tak pandai pakai, dia ingat benda tu fail. Aku rasa Elias boleh jadi top babyface yang ada kat WWE dengan karakter lama dia tu. So aku just harap Elias datang je balik, sebab bagi aku tak ada apa-apa masalah pun dengan karakter tu. Masalah kreatif je, kreatif team WWE. Mungkin diorang pun tak masalah, tapi mungkin Vince McMahon tak berminat, jadi everything is problem lah right now. So karakter Elias yang lama dengan gitar, dengan Walk with Elias semua tu tak ada masalah pun. Aku tak tahu kenapa nak rebrand balik Elias. Jadi Elias dah lama tak nampak. Kalau dah habis rebranding, mungkin kita akan nampak dia dekat Royal Rumble nanti. Kalau WWE tak jadi rebranding dia, kekalkan dengan karakter lama, mungkin juga kita akan nampak Elias dekat Royal Rumble nanti. So tak ada dengar masalah kecederaan yang melibatkan Elias pasal tu dia tak muncul, hanya masalah character works. Trish Stratus. Kenapa aku sebut Trish Stratus? Kalau Lita ada, Lita muncul dan Lita dah diumumkan, aku rasa WWE mungkin nak simpan kawan baik dia ni sebagai kejutan. Yelah, takkan dua-dua nak umum, orang marah lah, orang nak kejutan juga. Jadi kalau Lita dah diumum, mungkin Trish Stratus akan jadikan kejutan untuk Royal Rumble nanti. Dan Trish Stratus, aku yakin kalau WWE panggil dia on kot. Sebab dia legend, dah berapa kali Royal Rumble ada je dia. Last 2019 ke 2018 dia ada berlawan lagi dengan Charlotte dekat SummerSlam. Kalau dia tak muncul pun tak apalah, nama pun mungkin akan buat kejutan. Mungkin, so tak pasti lagi, tapi mungkin. Wade Barrett. Kenapa aku kata Wade Barrett mungkin akan buat kejutan? Sebab sekarang ni dia dah pun memang kerja dengan WWE, dan dia bukannya bersara masalah kecederaan ke apa. Dia boleh, tapi dia macam baru-baru ni dia nak fokus dekat career sebagai seorang pengulas kat NXT. Dan bila NXT ni dah di rebranding, nak downgrade kan, aku rasa Wade Barrett dah tak perlu duduk NXT dah boleh naik dah ke main roster. Macam Beth Phoenix dah stop dah dekat NXT, tapi dia ke main roster maybe part time je lah kan. Wade Barrett tak payah dah duduk kat NXT, kau train pengulas baru dekat NXT, naikkan dia ke main roster, jadikan dia wrestler balik. Dan dekat mana dia boleh buat dia punya comeback sebagai seorang wrestler? Kalau bukan Royal Rumble lah, the place of comebacks. Serius, kalau Wade Barrett muncul kat Royal Rumble nanti sebagai seorang peserta Royal Rumble, aku happy weh. Chris Jericho. Kenapa Chris Jericho? Dia bukan kerja kat AEW ke? Tadi aku dah explain dah dekat nombor 11 Billy Gunn. Sebab yang sama juga, Forbidden Door. Sekarang ni WWE tengah contact balik superstar yang diorang ada relationship yang baik untuk tolong. Walaupun dia dah bekerja dengan AEW, hari tu dia muncul dekat Stone Cold punya podcast tu, Broken Skull Session. Time dia tengah bekerja dengan AEW. So kalau Forbidden Door ni memang dah betul wujud, akan ada nama daripada company lain join, Chris Jericho nama yang kita tak boleh sangka lah. CM Punk.
first kali mesti korang tertanya, kenapa CM Punk nombor 3 je? Kenapa tak nombor 1, nombor 2? CM Punk kot. Sekarang ni aku dah tak rasa akan jadi special sangat dah kalau dia buat comeback kat WWE, sebab dia dah pun buat comeback dekat AEW. Aku rasa dia punya comeback kat AEW hari tu dah cukup special. Kalau dia muncul kat WWE, special is special lah, tapi hype dia tu dah tak tinggi sangat sebab kau dah tengok dia comeback kat AEW pun dah okey dah. Sebab kat AEW shock lagi kan. So pasal tu dia dekat nombor 3. Dan kita tahu sebenarnya WWE dengan CM Punk ada relationship yang tak berapa nak baik, tapi hanya disebabkan satu tweet daripada CM Punk yang dia tulis "Am I in the Rumble?" Macam dia bagi hint yang dia akan join the Rumble. Terus dah ramai dah speculate sebab ada Forbidden Door ni. Ramai yang jangka CM Punk akan muncul dekat Royal Rumble nanti, which aku rasa ini yang paling mungkin takkan berlaku lah. Aku tak rasa CM Punk akan muncul. Tapi kalau muncul, takkanlah dia duduk kat nombor 6, 7, 8. CM Punk kot, at least top 5. Nombor 2, kita ada Paige. Ya, aku tahu Paige injured dah bersara, tapi lately ni kuat rumours yang bagi tahu Paige macam akan do something big. 2022 is the year for Paige. Dan Paige acah-acah macam Edge dululah, macam tak faham kenapa tiba-tiba apa ni semua ada, tiba-tiba Paige boleh trending dekat awal 2022. Mungkin Paige sebenarnya dah macam Edge juga, dah dibenarkan, dah diberi lampu hijau untuk nak bergusti balik. Dan itulah 2022 kot, Januari kot, Royal Rumble kot. WWE tak nak lepaskan Paige tau sampai sekarang walaupun dah bersara. Jadi ada kemungkinan lah yang dia sebenarnya dah diberi lampu hijau untuk beraksi. Dan kalau dia dah boleh beraksi, mantaplah Women Division dekat main roster lepas ni. Hanya dengan adanya Paige seorang. Tak adalah nak kata Paige macam boleh buat everything like much better, tapi aku rasa dengan adanya Becky Lynch, Charlotte, banyak match yang kau boleh tengok dekat sini. So bagi aku Paige layak duduk kat nombor 2 sebab kita dah expect dia bersara macam Edge dulu. Tapi kalau dia buat comeback, memang terbaik lah. Memang antara goosebump yang mungkin akan berlaku dekat Royal Rumble nanti. Aku rasa korang dah boleh agak dah pun, sebab ramai dah dengar dah news yang dengan cerita nama dia mungkin akan buat surprise kat Royal Rumble nanti. Bukan The Rock The Rock kita boleh lupakan. Itu kita cerita kat video lain ke, aku cerita kat Instagram berita WWE 2.0 kan. Nama ni adalah Dean Ambrose ataupun Jon Moxley. Okay, kenapa? First kali Forbidden Door lah kan, Forbidden Door dah ada. Second, bila dah ada Forbidden Door, relationship Ambrose dengan WWE tak teruk pun. Bila Ambrose kontrak dah nak habis, WWE siap buat special event untuk nak appreciate Ambrose. So relationship diorang okay. So boleh jadi macam Chris Jericho, Mickie James, Billy Gunn. Diorang ada relationship yang baik dengan WWE. WWE panggil, jom lah kan. Mungkin boleh jadi tu. Dan yang ketiga, lately ni disebabkan feud Seth Rollins dengan Roman Reigns, dah berapa kali dah Jon Moxley ni ataupun Dean Ambrose ni macam dimension. WWE tak padam pun Jon Moxley ataupun Dean Ambrose ni daripada diorang punya sejarah. Tak macam CM Punk, WWE dah kalau boleh macam tak nak bagi kita ingat, nak padam terus CM Punk daripada sejarah yang ada dalam WWE. Tapi ini dekat iklan pasal Royal Rumble sebelum ni pun ada lagi Dean Ambrose yang kita nampak dalam iklan Royal Rumble kan. So tak mustahil lah kalau Dean Ambrose akan muncul dekat Royal Rumble 2022 nanti. Lagi-lagi The Shield ni sangat over dengan crowd. Ada Roman dengan Rollins dekat Royal Rumble. Semua minat The Shield kot. Aku pun minat The Shield. Jadi disebabkan tu, aku rasa kalau kejutan ni jadi, pasal tu aku letak Jon Moxley dan juga Dean Ambrose ni dekat tempat yang pertama. Ok guys, itu saja untuk video kali ni. 15 nama yang aku rasa mungkin akan buat kemunculan dekat Royal Rumble 2022. Kalau korang dah tengok Royal Rumble nanti, lepas tu tengok tak ada pun 15 nama yang aku mention ni kan. Jangan korang cari aku pula kan. Kalau korang persoalkan balik, cuba korang buka balik Dewan Bahasa dan Pustaka. Aku kata mungkin, bukan confirm. What? Jemput layan 4 video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.